Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat mukminin mukminat, mari sama-sama untuk kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dengan keizinan yang bertuan kita dapat untuk kita bertemu pada malam yang mulia ini. Apa yang kita harapkan dengan pertemuan kita, ya Allah Subhanahu wa taala berkatinya insya-Allah. Dan tak lain tak taruhkan tuan-tuan, dengan perkongsian kita pada malam ini mendekatkan lagi kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menatijahkan kerinduan, menatijahkan kasih dan juga sayang sedalam-dalamnya kepada Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Tuan-tuan, pada malam ini kita nak masuk pada bab yang kedua, pada bahagian yang kedua daripada kitab kita, iaitu permulaan wahyu sehinggalah hijrah ke Habsyah. Permulaan turunnya wahyu sehinggalah hijrahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Habsyah, yang mana tempoh ini tuan-tuan insya-Allah. Tempoh ini banyak mengandungi peristiwa-peristiwa yang besar, dan begitu juga kisah-kisah berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utamanya mereka yang sahabat-sahabat yang disiksa oleh musyrikin Makkah kerana salah satu ancaman kepada mereka apabila mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempohnya tuan-tuan selama 5 tahun, lebih kurang 5 tahun. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan buat kali yang pertama pada umur baginda 40 tahun. Sehinggalah berlakunya peristiwa hijrah ke Habsyah, iaitu pada tahun ke-5 kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh ini tuan-tuan, kita melihat bagaimana permulaan wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat banyak tuan-tuan pada malam ini beberapa cara wahyu itu turun kepada Rasulullah. Ada tuan-tuan, ada yang kata 7, ada sebahagian ulama menyatakan ada 8 cara bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga tuan-tuan, kita melihat bahawa dalam tempoh ini tahap peringkat dakwah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dengan dakwah secara sir, bermula secara sulit, rahsia, sehingga Allah Taala perintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara jahat, berdakwah secara terang-terangan. Bila sebut terang-terang ni tuan-tuan, apa yang Nabi bawa menyalahi aturan, menyalahi anutan kepercayaan masyarakat Arab pada ketika itu. Maka tuan-tuan, indikasinya ialah mereka tidak dapat menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tuan-tuan rasa tergugah dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tuan-tuan mereka telah pun melakukan banyak strategi, pelbagai strategi untuk melumpuhkan
untuk melemahkan dakwah Rasulullah, sehingga tuan-tuan mereka mencapai satu kesepakatan untuk membunuh Rasulullah SAW. Tetapi tuan-tuan, Allah itu Maha Adil, dan peristiwa ini nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan betapa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu merupakan sesuatu yang benar. Kebenaran kerasulan Rasulullah SAW, sehingga Allah Ta'ala tuan-tuan jaga agama yang dibawa oleh Rasulullah. Walau pelbagai ancaman, walau pelbagai cabaran yang diterima oleh Rasulullah, begitu juga para sahabat, tetapi Islam tetap bersinar. Islam tetap tuan-tuan masuk ke setiap, kita katakan, penusuk tanah Arab, bahkan tuan-tuan yang masuk ke dalam hati-hati. Tak kira sama ada Rambo, tak kira sama ada orang Quraisy dan sebagainya, tuan-tuan, masuk. Tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Daripada satu masa ke satu masa, kita melihat betapa Islam itu tuan-tuan berkembang. Walaupun secara berperingkat. Tuan-tuan, apa yang terhormati Allah Ta'ala, di antara peristiwanya ialah, yang pertama sekali ialah bagaimana turunnya wahyu yang pertama. Ketika mana usia Rasulullah 40 tahun, Rasulullah dilantik untuk menjadi Rasul, tuan-tuan, pada ketika usia Nabi 40 tahun. 40 tahun. Baik tuan-tuan, wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW pada hari Isnin 17 Ramadan, bagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya sebutkan satu persatu. Perkara pertama yang mula-mula berlaku kepada Rasulullah SAW ialah mimpi yang baik semasa tidur. Allah Ta'ala ilhamkan mimpi yang baik kepada Rasulullah SAW. Apabila baginda bermimpi, melihat dia datang seperti mana cahaya subuh, kemudian ditimbulkan, dicampakkan ke dalam hati Rasulullah SAW rasa cinta, rasa cinta untuk berkhulwat. Kalau istilahkan dalam bahasa sekarang ataupun kalimah sekarang, tuan-tuan, ialah beriktikaf. Iktikaf tuan-tuan dalam surau, dalam masjid. Iaitu menyendiri untuk memikirkan, bertafakur akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tuan-tuan diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, Allah Ta'ala campakkan terlebih dahulu keinginan Rasulullah untuk menyendiri di Gua Hira, bertafakur tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keesaan, tentang keistimewaan tuan-tuan, tentang tanggungjawab sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berikan ruang dan juga peluang kepada Rasulullah untuk menyendiri. Tuan-tuan, sama seperti mana kita, kalau kita tuan-tuan dalam keadaan sibuk, dalam keadaan yang keluh kesah dan sebagainya, kita cuba untuk menempatkan diri kita tuan-tuan duduk seorang-seorang untuk kita memikirkan muhasabah bagi diri kita dan sebagainya. Allah Ta'ala lorongkan, Allah Ta'ala berikan ruang dan juga peluang kepada Rasulullah SAW. Kemudian ditimbulkan kepada baginda rasa cinta untuk berkhulwat, bersendirian. Baginda berkhulwat di Gua Hira. Baginda beribadat di dalamnya untuk beberapa malam sebelum pulang menemui keluarganya bagi mengambil bekalan untuk khulwat yang seterusnya. Maka Nabi naik. Nabi bawa bekalan ke Gua Hira. Nabi duduk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila habis bekalan, Nabi turun. Nabi turun, ambil semula bekalannya, kemudian naik semula berkhulwat lagi. Habis bekalan, tuan-tuan, turun pula balik ke rumah untuk ambil bekalan, sambung lagi khulwat di Gua Hira. Tuan-tuan, apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehinggalah wahyu kebenaran diturunkan kepada Nabi SAW ketika berada di Gua Hira. Ini permulaan wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Di mana pada ketika itu tuan-tuan, malaikat Jibril datang menemui baginda seraya berkata, bacalah, Iqra. Maka baginda berkata, ma ana biqari'in, aku tidak tahu membaca. Ma ana biqari'in, ini tuan-tuan, Nabi tak tahu membaca. Kemudian baginda menceritakan lagi, maka dia memegang dan menutupi aku sehingga aku merasa kepenatan. Jibril peluk Nabi SAW. Kemudian
dia melepaskan aku. Dan dia berkata lagi, bacalah Iqra. Maka Nabi berkata lagi, tuan-tuan, ma'ana Nabi Qari'i. Maka tuan Jibril alaihissalam pun memegang buat kesekian kalinya dan menutupi aku untuk kali kedua sehingga aku merasa penat. Kemudian dia melepaskan aku, dia berkata kembali, bacalah. Ya, maka aku berkata, aku tidak akan membaca. Dia memegang dan menutupi aku untuk kali yang ketiga. Kemudian dia melepaskan aku seraya berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat yang kelima. Ya, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan kalau kita tengok bagaimana wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW supaya kita, tuan-tuan, ada semangat untuk membaca, semangat untuk bertafakur. Melalui pembacaan kita boleh mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanku yang telah menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia daripada sebuah darah. Bacalah, dan Tuhanku yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan juga tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang telah diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat yang kelima. Ini kita hafal. Satu saranan, satu semangat untuk kita untuk memperoleh ilmu, mengetahui sesuatu perkara, tuan-tuan, melalui bacaan dan juga tulisan. Ada depan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan kita. Kita bacakan Al-Quran, kita bacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kenal Rasulullah pun tuan-tuan, kita nak kena baca, kita nak kena dengar dan sebagainya. Betul? Itu yang pertama sekali disuruh kepada kita. Ya. Baik, kemudian setelah itu, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan gemetar. Peristiwa tersebut tak pernah berlaku kepada Rasulullah. Sehingga kata Rasulullah dalam keadaan gemetar, berada dalam keadaan takut, seram sejuk. Seram sejuk ni bukan kerana cuaca, tidak kata. Kita dalam ekor dengan kita seram sejuk. Tapi seram sejuk dan kerana peristiwa tersebut. Kita seram sejuk kerana suatu peristiwa yang tuan-tuan kita rasa Allah Ta'ala selamatkan kita. Contohnya tuan-tuan, kita bawa kereta, tiba-tiba entah macam mana tuan-tuan bawa horn kita, sehingga kita tersedak dan sebagainya. Lepas kejadian tersebut kita rasa seram sejuk. Seram sejuk tu yang dikatakan tuan-tuan kerana apa yang telah berlaku kepada kita. Maka tuan-tuan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mendapatkan Sayyidatuna Khadijah, itu isteri baginda yang salihah, tuan-tuan, dan berkata kepadanya, Zammiluni, selimutkan aku. Sayyidatuna Khadijah segera menyelimutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hilang rasa takut. Lalu baginda Nabi menceritakan apa yang telah terjadi, dan Nabi berkata, aku bimbangkan tentang diriku. Dan Nabi bimbang tentang peristiwa yang berlaku tadi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tuan-tuan Jibril dalam keadaan yang rupa asalnya. Melihat Jibril dalam keadaan ataupun dalam rupa asalnya, tuan-tuan. Cukup hebat Jibril ni, tuan-tuan. Cukup hebat. Cukup hebat. Kemudian Sayyidatuna Khadijah ni, tuan-tuan, seorang isteri yang salihah, tuan-tuan, apa peranan dia? Kalau kita tengok, tuan-tuan, isteri yang salih ni, tuan-tuan, salihah ni, tuan-tuan, orang yang si suami mampu untuk tuan-tuan ditenangkan hatinya. Tuan-tuan, tanggungjawab yang telah dilaksanakan kepada Sayyidatuna Khadijah, dia berkata bahawa tidak mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak sekali-kali akan menghina kamu. Faqalat Sayyidatuna Khadijah, kalla, tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghina kamu. La yukhzika Allahu abada. La yukhzika Allah abada. Allah Ta'ala tak akan menghina kamu buat selama-lamanya. Innaka la taqidu rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaifu wa tu'inu ala nawajibul haqqi. Ini tuan-tuan.
Ya, sifat yang telah disebutkan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu sifat yang cukup mulia yang melambangkan akhlak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin demi Allah Ta'ala tidak sekali-kali akan menghina kamu. Karena apa? Karena kamu menyambung tali silaturahim. Ini tuan sifat yang ada pada Rasulullah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat yang ada yang telah menjadi masyhur dalam kalangan orang Arab ni tuan-tuan. Betapa Rasulullah ni tuan-tuan cukup hebat akhlak pribadi dia. Orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim, menampung pihak yang lemah, memberikan pendapatan kepada mereka yang tidak berharga, memuliakan tetamu dan menolong mereka yang tuan-tuan yang berhak. Ini sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Sebelum mana Rasulullah dia dilantik menjadi rasul. Tuan-tuan, akhlak ini tuan-tuan menjadi cerminan kepada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin tuan-tuan orang yang baik seperti itu dia akan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini kata-kata semangat yang diberikan oleh Sayyidatuna Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu tuan-tuan, sebagai nak memberikan satu ketenangan kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah ajak Rasulullah dia pergi menemui dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni tuan-tuan merupakan sepupu kepada Sayyidatuna Khadijah. Dia siapa dia tuan-tuan? Dia merupakan seorang ahli kitab. Ya, seorang ahli kitab, tuan-tuan, penganut agama Nasrani, dan dia menulis kitab Injil dalam tulisan Ibrani. Tuan-tuan apa mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat tuan, ini sedikit kata-katanya. Baik tuan-tuan, setelah itu Khadijah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menemui Waraqah, itu sepupu Khadijah, yang adalah seorang lelaki yang menganut agama Nasrani semasa jahiliyah. Dia juga tuan-tuan boleh menulis dalam bahasa Ibrani, dan beliau telah menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Ketika mana pertemuan itu berlaku, Waraqah ni tuan-tuan dah tua. Dah tua dan dia buta. Tua dan buta. Khadijah berkata kepadanya, wahai sepupuku, dengarlah kisah daripada anak sahabatmu. Maka Waraqah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak sahabatku, apa yang kamu lihat? Tuan, Nabi disuruh untuk menggambarkan apa yang Nabi lihat. Lantas Rasulullah menceritakan apa yang telah dilihatnya. Waraqah berkata, dia adalah namus. Namus alladhi nazala ala Musa. Namus alladhi nazala ala Musa, iaitu tuan-tuan malaikat Jibril yang telah mendatangi ataupun pernah turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam untuk menyampaikan wahyu. Tuan-tuan, alangkah baiknya kalau aku masih muda, remaja dan kuat. Semoga aku masih hidup ketika mana kamu mengusir kamu keluar. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dengan penuh tuan-tuan rasa heran bertanya kepada Waraqah, adakah mereka akan mengusir aku keluar? Sudah. Apakah aku akan mengusir aku keluar? Maka Waraqah berkata ya. Karena tuan-tuan, karena tanggungjawab yang dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi seorang lelaki yang datang membawa seperti mana yang kamu bawa, dia pasti akan dimusuhi. Ini tuan-tuan, ini permulaan pertemuan Waraqah bin Naufal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa berdakwah ni tuan-tuan, dia nak mengajak kepada kebaikan, akan berhadapan dengan bila berhadapan dengan manusia yang kadang-kadang hatinya lembut, yang kadang-kadang hatinya keras dan sebagainya. Maka kita tidak, maksudnya tuan-tuan, dia bukan senang-senang begitu saja. Kadang-kadang tuan-tuan perlukan kepada tuan-tuan tahap-tahap yang tertentu. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Ada orang yang tuan-tuan yang mana bila diajukan Islam kepadanya, seperti mana Sayyidatuna Khadijah, seperti mana tuan-tuan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila sebut tentang Islam, maka tanpa berdaulat lagi terus untuk menganut agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada juga yang tuan-tuan yang perlukan kepada bukti, turunkan bukti kepada kami terlebih dahulu untuk kami beriman kepada Muhammad, untuk kami beriman kepada kamu, wahai Muhammad. Tuan-tuan, ada orang yang minta bukti.
Nah, jadi tuan-tuan bila berhadapan dengan manusia, kota lagi benda yang baru ni tuan-tuan. Ya, kita nak kena tuan-tuan berhadapan, kita nak kena kita perlukan kepada persediaan. Perlukan kepada persediaan. Baik tuan-tuan. Ya, sekiranya aku sempat dengan hari tersebut, hari di mana tuan-tuan kaum Nabi Muhammad SAW mengusirnya, aku akan menolong kamu semampu. Ini semangat yang ada pada Waraqah bin Nawfal. Ya, untuk menolong, untuk membantu Rasulullah SAW. Ya, sebab apa tuan-tuan? Yang ditolongnya tadi ini adalah Rasulullah SAW, Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, terutama kemudian Waraqah bin Nawfal itu pun meninggal. Ya, sementara wahyu pula terhenti sementara waktu. Ini tuan-tuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu riwayat yang menceritakan bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Turun wahyu ini tuan-tuan, yang ada 7 ataupun 8 cara. Yang pertama sekali tuan-tuan, yang secara ru'yah as-sadiqah, secara mimpi. Kata-kata mimpi yang benar. Kemudian yang kedua yang dibisikkan oleh para malaikat, yang mereka bisikkan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiganya malaikat menyampaikan. Malaikat menyerupai lelaki. Antaranya tuan-tuan sahabat Rasulullah yang namanya Dihya al-Kalbi. Dan tuan-tuan, lalu berbicara Rasulullah bersama dengan lelaki tadi ataupun tuan-tuan malaikat yang menyerupai lelaki tadi ini, yang sehingga tenang hati Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan, bunyi gemencing loceng yang diikuti oleh malaikat yang menggambarkan, yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan, malaikat datang dalam bentuk asli. Ya, sebanyak 2 kali tuan-tuan. Ya, dalam peristiwa wahyu yang pertama berlaku dalam Gua Hira, dan yang kedua yang tuan-tuan ketika mana Nabi SAW naik bertemu dengan Allah Taala dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Dan nampak Jibril AS dalam wajah ataupun dalam muka bentuk yang asli. Okay. Ada begitu juga tuan-tuan, yang wahyu itu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, bagaimana tuan-tuan Allah Taala berikan, sampaikan ya tuan-tuan perintah sembahyang kepada Rasulullah SAW secara direct. Dan begitu juga tuan-tuan kalamullah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada perkataan. Itu di antara cara bagaimana wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Baik, tuan-tuan, apa yang dirahmati Allah Taala. Ya, dalam riwayat yang lain ketika mana Nabi SAW sedang tidur di Gua Hira, maka datanglah malaikat Jibril AS membawa senjata bekas di persutera yang diletakkan kitab di dalamnya. Maka Jibril berkata, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk. Dia menciptakan manusia dari sebuah darah beku. Bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang menciptakan, yang mengajar manusia melalui pena dan juga tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-Alaq. Maka bila berkata, maka aku membacanya, kemudian setelah selesai dia berbeza, lalu aku terjaga daripada tidur. Seolah-olah tertulis dalam hatiku satu tulisan. Maka baginda berkata, maka aku keluar dari gua tersebut sehingga aku berada di tengah-tengah bukit. Kemudian satu suara dari langit tersebut berkata, wahai Muhammad, kamu adalah putusan Allah. Maka keluar daripada bukit tersebut. Rasulullah tengok, mendorong ke langit. Ini ada satu suara yang menyatakan bahawa itu malaikat Jibril, wahai Muhammad, kamu adalah utusan Allah. Disebut secara terang, kamu adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Maka berkata atas, aku mendorong kepalaku ke langit untuk melihat. Tiba-tiba muncul Jibril dalam bentuk seorang lelaki yang menyadarkan kedua-dua kakinya di ufuk langit. Dia berkata, wahai Muhammad, kamu adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Baginda berkata, aku terdekat melihatnya, yang tidak marah maupun mundur, duduk bangku dia tetap. Aku memalingkan muka aku daripadanya di ufuk langit. Namun apabila aku memandang ke arah langit yang lain, aku tetap melihatnya juga. Aku terus terdekat berdiri, tidak ke depan maupun ke belakang, sehinggalah Khalidah memutuskan utusan-utusan yang mencariku. Sehingga akhir riwayat. Itu di antara riwayat yang lain yang menceritakan bagaimana Rasulullah tuan-tuan mula-mula menerima wahyu. Maka yang kedua, ini berkaitan dengan siapakah yang memeluk agama Islam terlebih dahulu dalam kalangan orang Islam.
Kan kita lihat satu-satu mungkin untuk kita untuk kita ulangkan kita tuan. Ya, dia dibagikan tuan-tuan saya sebut sini tuan ada tiga situasi. Yang pertama ialah mereka yang berada dalam umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yang pertama sekali dia Sayyidatuna Khadijah. Yang pertama sekali tuan-tuan. Dia menerima Islam tanpa teragak-agak, tidak ada teragak-agak sedikit pun. Bila Rasulullah ajak untuk beragama Allah Taala, tuan-tuan tak agak-agak terus. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tuan-tuan ialah mereka sepupu baginda Nabi, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni tuan-tuan dulu bersama dengan Rasulullah daripada kecil lagi. Kerana apa? Kerana Abu Talib. Tuan-tuan, dia orang yang tidak berkemampuan, sehingga kan Rasulullah mencadangkan kepada Abu Talib untuk tuan-tuan dibahagikan anak-anak dia tuan-tuan kepada adik-beradik yang lain untuk dibelah. Cumanya tuan-tuan Abu Talib bersetuju, cumanya jangan ambil anak yang sulung. Tuan-tuan. Maka daripada peristiwa tersebutlah Sayyidina Ali tuan-tuan duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibesarkan dalam umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan ketika mana Sayyidina Ali pada ketika itu umur 10 tahun. Umur Sayyidina Ali tuan-tuan pada ketika itu 10 tahun. Dan begitu juga tuan-tuan iaitu bekas hamba baginda itu Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ni tuan-tuan merupakan hamba kepada Khadijah. Sayyidina Khadijah hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu ketika tuan-tuan mau ayah dia mencari Zaid bin Harithah ni. Kemudian untuk cagaran, kalau tak salah saya tuan-tuan, mak dia ayah dia main untuk jaga ataupun untuk tebus balik, untuk tebus si anak ni tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terima akan tebusan tersebut. Rasulullah tuan-tuan minta Zaid ini untuk membuat pilihan, sama ada nak kembali semula kepada ayah dia ataupun mak dia, ataupun terus duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid tuan-tuan dia menyatakan bahawa tidak akan dia kata dia tak akan bertemu orang yang tuan-tuan seorang ayah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak akan sama tuan-tuan. Hatta ayah dan mak dia sendiri. Dan akhir sekali dia memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal bersama dengan Rasulullah. Dan tuan-tuan sebagai penghargaan kepada Zaid, maka Rasulullah tuan-tuan membebaskan dia. Maka ikut dengan Rasulullah. Tuan-tuan dia merupakan dalam kalangan orang-orang yang berawal memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kemudian orang yang dibilang daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar. Yang Abu Bakar tuan-tuan diajak kepada Islam tuan-tuan tanpa berkata tuan-tuan dia tak kata banyak apa. Dia terus memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam kalangan hamba yang mula sekali memeluk agama Allah Subhanahu wa taala ialah Bilal bin Rabah al-Habashi. Tuan-tuan kita tengok nanti kita akan tengok bagaimana tekanan yang diberikan oleh tuan kepada Bilal ini sendiri, bagaimana dia disiksa. Tuan-tuan, dia merupakan dalam kalangan hamba yang awal memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau orang yang luar daripada Mekah pada ketika itu yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, apabila mengetahui iaitu Zaid, iaitu tuan-tuan Allah SWT nama Ibn Zubair, Abu Zar al-Ghifari, orang yang dibuat daripada Mekah, yang bila mengetahui bahawa tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala melantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terus mencari Rasulullah untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dia main ke Mekah tuan-tuan 3 hari 3 malam tuan-tuan, dia tak makan, melainkan dia minum air Zam-Zam. Tuan-tuan, mengenyapkan air Zam-Zam tuan-tuan. Ini berbeza dengan ayam yang lain lah kita kata. Ayam Zam-Zam ni tuan-tuan dia mengenyapkan 3 hari 3 malam tuan-tuan. Abu Zar ini cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak makan yang lain melainkan dia minum air Zam-Zam, kenyang, mengenyapkan.
Itu di antara mereka tuan-tuan yang awal beragama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga lah tuan-tuan yang anak-anak perempuan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan Ruqayyah, Ummu Kalsum, katanya Zainab, Fatimah dan sebagainya. Dan tuan itu orang yang pertama beragama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya, kalau kita lihat juga tuan-tuan, ya, kalau kita lihat juga bagaimana, ya, apabila peristiwa ini berlaku, ya, apabila Allah Taala turunkan wahyu yang pertama ini, tuan-tuan, ya, setelah turunnya wahyu yang pertama ini, wahyu terhenti. Ya, ada riwayat menyatakan tuan-tuan ada 3 tahun, dan ada riwayat menyatakan tuan-tuan ada 6 bulan. Riwayat yang 6 bulan ini adalah yang paling sahih. Tuan-tuan tak turun wahyu yang dalam tempoh tersebut. Yang minimum yang tuan-tuan ialah 6 bulan. Ya, bila tak turun lama tuan-tuan, ya, maka orang musyrikin maka mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan bahawa, ya, Allah Taala tuan sudah melupakan rasulnya. Tuan-tuan apa yang kata Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, Allah Taala tak pernah melupakan rasulnya. Tapi Allah Taala bagi peluang kepada Rasulullah, ya, tuan-tuan, ini sebagai satu tempoh persediaan, ya, untuk menerima wahyu. Ya, setelah mana turunnya, setelah mana berlalunya 6 bulan, maka turunlah wahyu yang kedua, yang tuan-tuan, ya, ayat demi ayat, ayat demi ayat, tuan-tuan. Tuan-tuan apa seperti Allah Taala. Maka 6 bulan tuan-tuan sebagai tempoh persediaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bagaimana keadaan Nabi ketika mana wahyu itu tidak diturunkan? Tuan-tuan, ya, bagaimana tuan-tuan? Ya, Rasulullah dikatakan tuan-tuan, dia naik ke Gua Hira, turun naik tuan-tuan dalam keadaan tertunggu-tunggu. Ya, tertunggu-tunggu malaikat Jibril alaihi salam untuk menerima wahyu. Tuan-tuan. Ya, tuan-tuan apa kata Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan bacakan pada muka surat yang ke-23 tu, pada 23 tu tuan-tuan. Ya, sehingga tadi sebut di sini tuan-tuan, ya, ketika tempoh terputusnya wahyu, Sallallahu alaihi wasallam merasa susah hati dan amat berduka cita. Ya, sehingga baginda hampir-hampir keluar ke kawasan bukit dan ingin mengumpankan dirinya daripada puncaknya. Ya, baginda menyangka bahawa Allah Taala telah bencinya setelah memilihnya untuk tugas risalah yang mulia. Ya, selepas itu wahyu kembali turun kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok, ya, tuan kaki di bawah itu ayat hampir-hampir mengumpankan diri daripada puncak bukit. Kerana duka cita wahyu terhenti sekalipun terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, ia adalah daripada retorika ataupun tambahan Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, sebagai tambahan dia, tuan-tuan. Ia tidak bersambung kait dengan riwayat yang asal. Tuan-tuan seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini mana mungkin tuan-tuan, ya, seorang rasul yang akan melakukan perkara yang sedemikian rupa. Yang melainkan tuan-tuan, seperti yang saya gambarkan tadi ini, yang dalam keadaan bagaimana Rasulullah itu menunggu-nunggu akan turunnya wahyu. Ya, dia naik turun tuan-tuan. Tuan-tuan yang mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik tuan-tuan, kemudian turunnya wahyu yang seterusnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhal muddaththir, ya, wahai orang yang berselimut, bukan? Ya, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Surah Al-Muddaththir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia. Dan Tuhanmu maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kita tengok, ini ketika mana sedang Nabi SAW berjalan-jalan, tiba-tiba mendengar satu suara daripada langit, mengangkat pandangan rupa-rupanya dia adalah malaikat Jibril alaihissalam yang telah datang kepada aku di Gua Hira. Malaikat itu sedang duduk di atas kerusi di antara langit dan juga bumi. Aku merasa takut kepadanya. Lantas aku pulang, aku berkata, selimutlah aku. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat tadi, tuan-tuan. Surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Tuan-tuan yang membaca kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya, kita ambil tu, tuan-tuan, pengajaran dan juga pedoman yang boleh kita ambil daripada
sejarah ini tuan-tuan, rentetan sejarah ini. Yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Ya tuan-tuan. Yang pertama lagi adalah apabila Allah Ta'ala menginginkan seseorang tuan-tuan yang kepada kebaikan, ya, maka Allah Ta'ala akan mengilhamkan kepadanya, ataupun Allah Ta'ala akan mencampurkan dalam dirinya tuan-tuan akan rasa kebencian, rasa benci kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya tak? Ya. Tuan-tuan, orang yang Allah Ta'ala sayang, orang yang mana mereka yang tuan-tuan yang bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan campurkan dalam diri dia rasa benci kepada sesuatu yang menyalahi aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada sesuatu yang tuan-tuan mendatangkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya tak? Kalau kita melihat bagaimana satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasul man kunna fihi wajada halawatul iman. Maka ada tiga yang kalau ada sifat ini tuan-tuan dalam diri seseorang, maka tuan-tuan dia merasai akan kelezatan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara tuan-tuan ialah orang yang mana dia benci untuk dicampurkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah mana dia diselamatkan. Tuan-tuan, banyak kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tuan-tuan, bila Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia, maka dia akan rasa benci untuk melakukan tuan-tuan perkara yang menyalahi aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan hidayah, ataupun bila Allah Ta'ala berikan tuan-tuan tanggungjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tuan-tuan kemudian disambut oleh para sahabat, Sayyidina Abu Bakar contoh tuan-tuan, mereka melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi Abu Bakar mengatakan ada berapa ramai dalam kalangan para sahabat yang hebat-hebat, yang besar-besar ni tuan-tuan, yang menganut Islam di bawah tangannya. Tuan, dia pun tak duduk saja tuan-tuan dia mengajak kepada kebaikan, sebab tuan-tuan mereka benci. Orang Islam pada ketika tuan-tuan benci kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan mereka nak selamatkan orang lain, untuk sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perasaan itu ada dalam diri mereka. Tuan-tuan, bagaimana Sayyidina Bilal tuan-tuan yang disiksa, dia tetap menyebut ahad, ahad, ahad. Kalimah yang cukup hebat, kalimah yang tuan-tuan mengakui akan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tuan-tuan, kerana roh mereka, walaupun jasad disiksa tuan-tuan, tetapi roh itu cukup. Tuan-tuan, roh itu hidup. Tuan-tuan, yang roh itu hidup, walaupun tuan-tuan badan mereka disiksa. Kerana tuan-tuan, kerana mereka benci kepada kemaksiatan, mereka benci kepada sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka benci kepada sesuatu yang tuan-tuan yang diagung-agungkan akal, sedangkan tuan-tuan akal menyatakan bahawa benda-benda yang tuan-tuan berhala ini dibuat dengan tangan mereka. Lebih semua tuan-tuan, lebih semua. Yang akal yang sihat tuan-tuan dia takkan semua benda yang dibuat oleh tangan mereka, yang sudah tentu yang tidak mampu untuk berikan apa-apa faedah dengan manfaat kepada mereka, tidak mampu mendatangkan mudarat, tidak mampu mendatangkan manfaat kepada mereka. Maka Allah Ta'ala campurkan kepada orang yang tuan-tuan, orang yang beriman kepada Allah akan rasa benci kepada sesuatu yang menjadi aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuan-tuan, jadi tuan-tuan, orang yang mana Allah Ta'ala Allah Ta'ala pilih, tuan-tuan, kita Allah Ta'ala pilih, mudah-mudahan insya-Allah untuk menyebarluaskan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam arti kata lain tuan-tuan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kita pegang benda ni. Bukan setakat kita sehari melaksanakan ketaatan kepada Allah, kebaikan kepada Allah, tetapi kita mengajak supaya orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita benci kalau seorang itu melanggar syariat Allah, melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cuma nak selamatkan dia. Kalau tuan-tuan, kalau dalam ini Allah Ta'ala semakan rasa cinta kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, yang keduanya, tuan-tuan, yang keduanya ialah Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, bukan jadi orang yang bercita-cita nakkan kepada kepimpinan tuan-tuan, dan tidak pernah bercita-cita untuk menjawab tugas kenabian, dan tidak pernah mengimpikannya tuan-tuan. Bukan nak kepada benda tuan-tuan, tidak, tetapi Allah Ta'ala berikan, ilhamkan kepada Rasulullah. Dan tengok permulaan wahyu diturunkan bagaimana Allah Ta'ala ilhamkan
dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang untuk berkhalwat. Bila berkhalwat tuan-tuan, Rasulullah memikirkan keesaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ya, siapa yang patut disembah dan sebagainya, dan maka timbul dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan kekuatan ruh. Ya, kekuatan ruh yang untuk menyelamatkan orang lain tuan-tuan, musyrikin Mekah yang telah jauh, ya, yang telah jauh tersesat ini. Tuan Rasulullah terpanggil untuk dalam diri dia untuk mengajak mereka. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu sebagai satu arahan kepada Rasulullah, ya, untuk mengajak mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Taala mengilhamkan perasaan tersebut sebagai proses pembersihan dan juga persediaan rohani untuk mengikut kepada risalah. Ya, sehingga tuan-tuan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, ya, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercita-cita nak jadi nabi, nak menjadi rasul tuan-tuan, nescaya Nabi tidak akan takut ketika mana wahyu diturunkan kepadanya. Nabi takut. Itu nak menunjukkan betapa Rasulullah tuan-tuan tak menginginkan, ya, tuan-tuan, tak menginginkan jawatan kenabian tersebut. Tetapi Allah Taala pilih Rasulullah tuan-tuan. Maka keadaan Rasulullah bila sampai wahyu kepada mereka, jangan takut. Bahkan Rasulullah mencari-cari satu panduan. Apa panduan tersebut? Yang tuan-tuan, Waraqah bin Nawfal. Ini bagaimana saya Nasrani yang bawa tuan-tuan kepada sepupunya Waraqah tadi ini bertemu dengan Rasulullah cerita tuan-tuan apa yang dia lihat. Ya, kemudian tuan-tuan, baru tuan-tuan Nabi rasa tenang. Ya, apa yang telah diberitakan oleh Waraqah bin Nawfal itu, ia tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya tuan-tuan nak tunjukkan kepada kita betapa kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tuan-tuan benar. Ya, bukan kerana Nabi nak tuan-tuan, tetapi kerana Allah Taala pilih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi tuan-tuan ketika mana Rasulullah melihat Jibril alaihi salam dengan mata dan juga kepala tuan-tuan. Kalau tengok riwayat yang kedua tuan-tuan menyatakan bahawa, dan tuan-tuan Allah Taala menyatakan bahawa tuan-tuan Allah Taala pilih Rasulullah, pilih Nabi Muhammad sebagai rasul. Dan nak menyatakan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu yang benar. Ya, maka ada apa yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baginda di dalam buah tersebut, ya, adalah wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, apa yang Nabi tuan-tuan alami dalam buah Hira itu, merupakan wahyu yang telah diturunkan. Ya, malaikat yang menurunkan wahyu tuan-tuan adalah malaikat yang sama yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu di antara tuan-tuan. Ya, peristiwa yang pertama sehingga peristiwa yang ketiga tuan-tuan. Pengajaran yang boleh kita ambil yang pertama sekali ialah tuan-tuan, ya, bila Allah Taala pilih seseorang untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan tuan-tuan, maka Allah Taala akan masukkan dalam diri dia sifat kebencian kepada sesuatu yang menyalahi aturan Allah Taala, sesuatu yang tuan-tuan yang tak kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan benci secara otomatik tuan-tuan, secara otomatiknya. Yang kedua tuan-tuan, ya, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang benar. Yang Allah Taala pilih Rasulullah, bukan Rasulullah diinginkan tuan-tuan. Dan dalam arti kata yang lain tuan-tuan, Rasulullah bukan nak kepada jawatan, Rasulullah bukan nak kepada kepimpinan, melainkan Rasulullah ni tuan-tuan Allah Taala pilih. Ya, buktinya tuan-tuan, Rasulullah apabila peristiwa itu berlaku, Rasulullah rasa takut. Ya, sehingga akan tuan-tuan dia minta kepada Sayyidatuna Khadijah, ya, zammiluni, ya, selimutkan aku tuan-tuan. Ya, sehingga Rasulullah rasa tenang. Dan begitu juga Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Nawfal, yang untuk mendapat sedikit gambaran, ya, bagaimana, ya, apakah peristiwa tersebut, ya, bagaimana tuan-tuan tafsiran, ya, yang telah dibuat oleh Waraqah bin Nawfal. Tuan, apa yang disebutkan oleh Waraqah bin Nawfal sesuatu yang tuan-tuan, ya, yang benar. Yang mana malaikat Jibril alaihissalam itu, ia adalah malaikat yang sama yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. InsyaAllah tuan-tuan, ya. Ya, tuan, insyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada peristiwa yang keempat. Ya. Peristiwa yang keempat ni tuan-tuan, dia kita nak ceritakan tuan-tuan, ni bagaimana
ya dakwah yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW secara berperingkat-peringkat. Dan kita akan tengok tuan-tuan siapa mereka yang terlibat dalam dakwah tersebut, apa kebijakannya nanti ini. Dan kita tengok juga apakah pedoman dan juga pengajaran yang boleh kita ambil. Dan kita baca peristiwa-peristiwa tersebut tuan-tuan, dan kita akan tengok kepada insya-Allah kepada pedoman dan juga pengajaran yang boleh kita ambil. Terutama tuan-tuan pada peristiwa yang melibatkan siksaan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Saya akan sebutkan dengan tuan-tuan antara mereka yang telah disiksa, bagaimana bentuk siksaan tersebut. Rasulullah SAW sendiri pun tuan-tuan pernah bagaimana dia diletakkan di atas kepala. Dan kita tengok juga bagaimana Abu Jahal tuan-tuan, dia sanggup ambil batu yang besar tuan-tuan, dia nak angkat pun tak larat, tapi dia gagap juga tuan-tuan untuk nampakkan atas kepada Rasulullah SAW. Tapi tak jadi kerana tuan-tuan, kerana dia melihat seekor unta yang cukup besar, yang ingin menerkam dia tuan-tuan, yang ingin membunuh dia, maka diletakkan balik batu tersebut, dia lari ke belakang. Kita kan tengok tuan-tuan bagaimana Bilal AS, bagaimana Bilal disiksa dan sebagainya. Dan kita tengok juga bagaimana tuan-tuan dalam peristiwa dalam masa tempoh 5 tahun ni, siapakah yang telah bermalu agama Islam. Antaranya tuan-tuan ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. InsyaAllah. Bila tuan saudara itu sahaja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, kongsian kita pada malam ini berikan satu gambaran kepada kita bagaimana dakwah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Secara jelas, mudah-mudahan insyaAllah tuan-tuan, kalau tak pernah jelas tuan-tuan, kita boleh balik lagi baca-baca dan sebagainya, cari buku-bukunya tuan-tuan. Yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini ialah salah satunya ialah biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi yang telah ditulis oleh Datuk Profesor Zulkifli Muhammad Yusuf. Dan tuan-tuan kisah dalam buku ni dia menceritakan macam cerita. Macam cara dia tulis buku ni, dia macam cerita. Orang kita baca dari masa tubat, kita akan rasa balik. Seolah-olah kalau kita baca buku ni macam baca sampai muka pertama tu kita nak balik sebab dia menarik perhatian kita kepada pembacaan. InsyaAllah tuan-tuan, saya rasa buku ni cukup baiklah untuk tuan-tuan untuk tuan-tuan miliki. Biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi. Di samping kita baca kitab tuan-tuan, dan kita ringkasnya. Kitab yang tuan-tuan dahulu ni tuan-tuan ringkas sebagai salah satu penambahbaikannya ialah dari kitab insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka